Hai. Okay, malam ni aku nak share satu story tentang gangguan di pejabat. Aku beberapa kali pernah perasan. Okay, sewaktu aku berseorangan, sewaktu buat kerja di pejabat, tiba-tiba aku terdengar macam bunyi orang-orang ketawa. Itu satu benda. Tapi bila aku bangun dari tempat aku nak photostat, aku perhatikan tak ada orang pun kat situ. Waktu tu berlaku masa rehat. Biasalah, kadang-kadang ada masanya bila kau terlampau banyak sangat kerja, waktu rehat kau tak sama dengan orang lain. Okay, itu aku. Tapi pengalaman kawan-kawan aku yang lain yang pernah stay selepas waktu pejabat. Okay, cerita yang pertama. Perkara ni dialami oleh rakan sekerja aku sendiri, tapi dia bahagian grafik dan desain. Okay, katanya selepas waktu pejabat dia stay sampai pukul 7 lebih. Hampir-hampir nak menginjak dalam pukul 8. Dia pergi ke tandas. Tiba-tiba dia terdengar seperti ada satu bunyi dari mesin photostat. Asal dia jatuh. Okay, seolah-olah digunakan oleh seseorang. Tetapi apabila dia keluar, bunyi photostat tu pun dah tak ada. Dan memang tak ada siapa-siapa pun dekat situ. Itu cerita yang pertama. Tapi aku rasa cerita ni pun memang agak klise. Kita pernah tengok dekat mana-mana cerita-cerita salah satu gangguan di pejabat, benda ni suka bermain dengan mesin photostat. Kenapa dia tak bermain dengan mesin lain? Seperti microwave, heater. Okay, cerita yang kedua. Kali ni dialami oleh external auditor kita orang. Okay, dia terdengar bunyi seseorang masuk. Okay, rasanya sewaktu dia sedang reka membuat kerja, apa yang dia perasan? Orang yang baru touch card tu duduk berhadapan dengannya. Kebetulan di hadapannya ada cubicle. Aku rasa benda ni normal. Kalau korang kerja mana-mana pejabat, ada cubicle. Waktu tu dia tengah syok buat kerja. Dia rasa memang ada orang kat depan. Dia fikir mungkin budak-budak akaun kita orang. Okay, setelah lama dia buat kerja, tiba-tiba dia terasa, kenapa macam senyap je? Tak ada bunyi seperti menaik. Buka file, sekurang-kurangnya adalah bunyi sedikit, betul tak? Dan dia pun terasa, kenapa kat depan aku ni macam tak ada bayang? Maksudnya bayang seseorang yang duduk di hadapan kita. Okay, dia bangun, tiba-tiba rasa nak ke tandas. Waktu tu alangkah terkejutnya dia bila dia bangun, dia tengok tak ada orang. Okay, itu pun tak adalah alangkah terkejutnya, dia hanya terkejut saja. Dia fikir mungkin dia terlampau reka buat kerja sampai dia rasa dia tak sedar kalau orang depan tu bangun pergi ke mana-mana. Dia bangun disebabkan dia rasa nak ke tandas. Okay, selepas tu balik dari tandas, dia masuk dan dia terus pergi ke pantry. Dia perasan seperti memang tak ada siapa-siapa pun dekat situ.
financial controller kita orang. Okay, kira macam bos kita orang, accountant kita orang. Dia call, hello Rina. I just wonder, I nak tahu you dekat mana sekarang. Sorry kacau you ya. Okay, lepas tu bos kita orang si Rina ni pun cakap, oh, sorry, I baru je on the way nak ke office. Oh, kata auditor tu. Dia pun agak terkejut. Okay, if you don't mind, I tahu ada tak siapa-siapa yang selain pada kita yang ada dekat office? Mungkin budak-budak you ke? Budak-budak account? Financial controller kita cakap, no, tak mungkin ada orang lain. I akan datang. Jangan risau, I mesti datang. Budak-budak I rehatkan. Sebab semalam tahu kan, diorang pun dah balik lambat. So I tak nak hari ni diorang balik lambat. So I minta diorang datang awal pagi besok. Dan apa yang external auditor terjawab, if you don't mind, boleh tak I tunggu dekat 7E. Masa tu dekat bahagian bawah sekali ada 7E. Okay, Rina, bos kita orang macam okay, tak apa. Dia pun macam tak fikir apa-apa. So sampailah malam tu, external auditor dengan bos kita orang buat kerja macam biasa. Settle apa yang patut. Dia tak cerita tau malam tu, tapi dia bercerita dekat kita orang pada esok. Bayangkan kita orang sepatutnya nak stay after office. Takut tau, cuak betul bila dia dengar cerita dia. Okay, tapi sebabkan memang office tu memang mana-mana kerja pun memang ada sama. So tak apalah, since kita orang pun ramai kan. Cerita yang terakhir dialami oleh kita orang punya HR manager. Apa yang aku tahu, ceritanya tengah-tengah dia buat kerja, dia terdengar bunyi tapak kaki budak-budak sedang berlari. Pada asalnya dia tak syak apa-apa. Sebab korang pun tahu, ada masa-masanya sesetengah pejabat memberi kelonggaran kepada pekerja dia untuk membawa anak-anak ke pejabat selepas waktu pejabat. Okey, kalau korang masih ada lagi kerja yang nak diselesaikan pada hari itu. Kadang-kadang ada juga setengah pejabat yang terpaksa bekerja Sabtu Ahad kalau ada kerja yang korang tak boleh settle pada hari biasa. Okey, so pada waktu tu juga memang dibenarkan bawa anak-anak ke pejabat. Since that kita orang pun ada waiting area untuk tetamu. Okey, dia terdengar bunyi budak-budak berlari. Itu tak apa lagi. Dan kemudian terdengar bunyi budak-budak ketawa. Dia pun terfikir sambil-sambil buat kerja, anak siapa yang datang ni? Sebab seingat dia, jika ada staff yang bernama Rosie, memang kadang-kadang bawa anak dia ke pejabat. Tapi hari ini Rosie tak ada. Tak mungkin dia datang. Anak siapa pula? Okey. Kemudian sewaktu nak menghampiri maghrib, okey, dia bangun. Dia bangun untuk ke surau. Sebelum ke surau, dia masuk ke tandas. Dan perkara yang sama didengar sewaktu berada di dalam tandas. Dia terdengar, serius, belum ramai aku meremang lah. Aduh, kenapa ni? Tak main tau. Meremang belum ramai aku.
Uh, okay. Sewaktu dia, aku tak tahu dia buat apa dah. Dia memerut kot. Okay. Dia terdengar bunyi yang sama sewaktu dia berada dalam bilik tadi. Sewaktu dia buat kerja. Dia terdengar tapak kaki budak berlari dan suara kanak-kanak ketawa. Pada waktu tu, dia macam, takkan budak ni berlari sampai keluar. Dia cepat-cepat settlekan apa yang patut. Dia keluar, sunyi, mati. Seolah-olah memang tak ada siapa-siapa di pejabat. Dia baru saja berniat untuk menunaikan solat maghrib di situ. Tetapi dia terpaksa membatalkan niatnya apabila dia terdengar bunyi bayi menangis. Semakin lama semakin kuat, bingit. Memang waktu tu, serius lah, bulu roma aku meremang. Kenapa ni? Aduh. Dia sekejap, seram lah. Dia terus pergi ke tempat dia, switch off the computer, grab dia punya bag dan terus keluar. Sejak pada kejadian tu, apa yang aku faham, HR manager kita orang tak berani buat kerja seorang-seorang selepas waktu pejabat. Korang pun mungkin ada gangguan-gangguan di pejabat. Mungkin korang boleh share dengan aku. Okay? Thanks.